tu salah. Tu salah itu datang daripada alat tu. Datang daripada persekitaran tu. Bukan kita yang buat salah, tetapi keadaan dan persekitaran pada kita buat pengukuran tu yang salah. So bila alat kita gunakan tu rosak ataupun salah, maka bacaan kita pun salah. Jadi salah itu dipanggil ralat sistematik. Sistem tu yang salah. Alat tu yang salah. Sebagai contoh, alat sifar. Apa itu ralat sifar? Penunjuk bacaan tidak berada di tanda sifar. Contoh kita ambil penimbang. Bila penimbang, kalau kita tak letak apa-apa, kan penimbang tu, bulat macam tu kan. Kita tak penimbang kan. Jadi, biasanya kalau kita tak letak apa-apa, dia akan jarum dia tu, dia akan tunjuk tanda kosong. Tanda kosong. Kerana tak ada benda yang kita ukur. Tetapi bila kita ambil penimbang, kita tak letak apa-apa, tiba-tiba jarum tu dia tak duduk betul kosong. Dia lari sikit. Sama ada ke kanan sikit ataupun terkurang sikit. Terlebih ataupun terkurang sikit. Jadi alat tu yang salah. So bila kita ambil guna penimbang tu, kita letaklah buku ke ataupun apa-apa yang kita nak timbang. So bila alat tu salah, bacaan yang kita dapat pun automatik akan salah. So kesalahan di situ, ralat di situ disebabkan oleh alat penimbang yang kita guna. Nama dia ralat sistematik. Bukan kita yang baca salah, tetapi alat tu pun yang salah. Jadi alat pengukuran yang tidak itu menyebabkan sistem pun ralat lah. Bacaan kita salah. Harap boleh faham lah. Ralat sistematik. Sebagai contoh. Sikit lah. Sebagai contoh. Kalau tengok gambar yang pertama, tiada ralat. Kenapa tiada ralat? Sebab kalau kita tengok, rusak sikit lah. Kalau kita tengok kosong ni, duk betul-betul kosong. Jadi, kita tak letak apa-apa, kita tak ukur apa-apa, nilai tu memang tepat dah kosong. Tengok pula yang kedua. Yang kedua, gambar yang kedua, bila kita tak ukur apa-apa, jarum ni dah lebih daripada kosong. Kosong duduk sini. Jadi dia terlebih. Bila terlebih, nama itu ralat sistematik. Dipanggil ralat sifar. Sebab dia tak duduk betul kosong. Oleh kerana dia lebih daripada kosong, maka nama dia positif. So ralat sifar positif. Positif sebab sebelum kita ukur, jarum dia tu dah terlebih daripada kosong. Jadi ralat sifar positif. Yang kedua, alat yang kedua, bila kita tak ukur apa-apa, kita tak jarum dia kurang daripada kosong. Hak tadi terlebih, hak ni terkurang daripada kosong. Jadi ralat sifar negatif. Negatif sebab kurang daripada kosong. Jadi contoh lagi, kalaulah kita ambil alat penimbang. Alat penimbang tu, so kosong duduk sini. Katakanlah kalau jarum tu duduk sini, kita tak timbang lagi. Tapi jarum itu lebih daripada kosong. Jadi ralat sifar positif. Kalau kita ambil alat tu, kemudian kita tak timbang berapa, jarum dia tu kita tengok kurang daripada kosong. Maka ralat sifar negatif. Tu maksudnya lah. So kedua-dua ralat sifar ini termasuk daripada ralat sistematik. Kerana alat tu yang salah. Bukan kita salah. Alat tu yang salah, jadi ralat sistematik sebagai contohnya ralat sifar ni tadi. Jadi ralat sifar ni ada cara
untuk kurangkan sebab kita nak dapat jawapan yang tepat. Kita tak mahu bacaan kita tu salah. Jadi cara kita nak kurangkannya, yang pertama kita kena betulkan bacaan lah. Jadi bacaan, nak dapatkan bacaan yang betul ialah bacaan yang kita dapat tadi, bila kita timbang-timbang, kita tolak dengan ralat sifar. Maksudnya contoh dia terlebih 1 cm ataupun 1 gram. Kita ambil penimbang, dia terlebih 1 gram. Jadi kalau bacaan kita tu 10 gram, kita kena tolak balik dengan 1 gram tadi sebab dia terlebih dah. Tu cara kita lah untuk nak betulkan balik bacaan. Boleh faham tak? Okey, kemudian cara yang kedua, satu kita dah ambil dah bacaan tu. Cara yang kedua, sebelum kita buat pengukuran tadi, nak ukur tadi, ambil alat yang kita ukur tu, kita tengok betul-betul. Okey, kita periksa dulu. Pastikan alat yang kita guna tu alat yang tepat. Alat yang tak ada salah lah. Okey, kalau tidak kita boleh tukar dengan alat yang lain. Cara yang ketiga ialah kita mengulang eksperimen dengan alat pengukur yang berbeza. Maksudnya kita guna pembaris ni, contoh. Pembaris yang pertama kita ukur pembaris ni. Kemudian ukur kali yang kedua, kita ukur dengan pembaris yang lain. Tengok ada beza tak? Okay, mana yang lebih tepat, mana yang lebih jitu. Itu cara yang ketiga. Kalau kita tak mau, kita nak guna juga alat tu, boleh. Tetapi bacaan nanti kita kena tolak balik dengan ralat tadi, kesalahan tadi. Okay. Kemudian ini ralat yang kedua. Dia dipanggil ralat rawak. Okay. Ralat rawak ni salah dia kepada kita. Kita buat salah sebab pemerhatian kita tu, cara kita ambil bacaan tu tak betul. Tadi alat tu yang salah. Sekarang ni salah kita. So salah kita dipanggil ralat rawak. Iaitu kesilapan pemerhati, iaitu kita lah semasa buat pengukuran. Okay, contohnya. Okay, contohnya kedudukan mata yang betul. Jadi kalau kita ambil bacaan tu, okay, mata kita ni duduk sini. Kita tengok di sini. Maka larilah dia punya bacaan itu. Sebab bacaan yang betul ialah di sini. Jadi kesilapan itu kesilapan kita. Jadi dipanggil ralat rawak. Dan jenis dia ni nama dia ralat paralaks. Maksud dia paralaks tu maksud dia mata kita ni tengok tak betul. Kedudukan mata kita tu tak betul. Menyebabkan bacaan yang kita dapat kurang lah. Okay. Sama juga yang ni. Yang ni sepatutnya di sini bacaan dia. Tetapi kita silap, kita pergi baca yang ni. Ataupun kita pergi baca yang bawah ni. So bacaan kita sudah jadi lari. Tak betul lah. Okay. Itu punya kesilapan lah. Okay. Okay. So macam mana kita nak kurangkan ralat rawak? Pertama, kita kena selaraskan kedudukan mata. Ambil bacaan yang betul. Kemudian, kita ulang eksperimen untuk mendapatkan purata. Sebab tu bila setiap kali eksperimen yang dibuat, biasanya kita akan buat bacaan tu sebanyak 3 kali. So, kita akan buat jadual. Biasanya lah, kita akan buat jadual. Kemudian, dia adalah bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan yang ketiga. Okay. So bacaan yang pertama, bacaan yang kedua, bacaan ketiga, maka kotak yang last kali ni purata. Jadi maksudnya kita ambil purata. Bacaan pertama tambah bacaan yang kedua tambah bacaan yang ketiga bahagi dengan 3 kali bacaan tadi, maka dapatlah purata. So purata tu dapat mengurangkan ralat. Sebab tu jangan ukur sekali saja. Sebab sekali tu mungkin kita salah. Kita salah ambil bacaan. So ambil bacaan sebanyak 3 kali. Kemudian bahagilah dengan 3. Contoh 1.5 tambah dengan 1.2 tambah dengan 3 contohnya. Kemudian bahagilah dengan 3 untuk dapatkan purata ni tadi. Okey. Jadi kesalahan itu kuranglah. Okey. Jadi cara ringkasnya,
Okey. Secara ringkasnya, okey. Pengukuran tadi ada 3. Okey, pengukuran. Okey, 3. Yang pertama persis. Yang kedua jitu. Yang ketiga peka. Okay. Persis bacaan kita konsisten. Okay. Ambil bacaan pertama, bacaan yang kedua, bacaan ketiga, jawapan yang kita dapat tu sama, iaitu persis. Jitu ni paling mudah, bacaan yang tepat. Okay, bacaan yang tepat. Peka ni tadi, alat tu sengatan yang kecil. Dia lebih kecil lah. Contoh kita ada pemarih meter dengan pemarih sentimeter. So pemarih sentimeter tu lebih peka daripada pemarih meter. Sebab meter dia besar. Okay, sentimeter nilai dia lebih kecil. Kemudian kita masuk kepada ralat. So ralat ni ada 2. Satu ralat sistematik. Satu ralat rawak. Ni cikgu ulang balik lah. Okay. So ralat sistematik ni maksud dia alat tu yang salah. Alat tu yang salah, silap. Okay. Ralat rawak kesilapan sendiri. Okay. Sendiri salah lah. Bacaan yang kita ambil tu, pemerhatian kita tu salah. So, contoh ralat sistematik ataupun alat yang salah ialah ralat sifar. Maksudnya alat tu tak duduk betul kosong sebelum kita mengukur. Jarum ni tu tak duduk betul kosong. Okay. Ni yang salah ni contohnya ralat paralaks. Okay. Ralat paralaks ni kerana mata kita tu yang salah ambil bacaan. Tak kedudukan itu tak betul. Okay, jadi fahamlah no, pengukuran. Kemudian ralat ada 2, ralat sistematik, alat tu yang salah. Contohnya ralat sifar. Yang kedua ralat rawak, kesalahan sendiri, kesalahan pemerhati. Contohnya ralat paralaks iaitu kedudukan mata yang tidak betul. Okey, sampai di situ. Okay, kita masuk kemudian yang seterusnya. Okey. Okay. Mengukur jisim. Macam mana kita nak ukur jisim? Okay. Okay. Jisim, definisi jisim adalah kuantiti jirim sesuatu objek. Unit SI adalah kilogram. Yang ni cikgu dah habaq dah dulu. Dia ada jisim ni, unit dia ialah kilogram. Apa maksud standard? Standard ni digunakan oleh seluruh dunia. Okay, kita tak gunakan kilo, kati, apa semua ada lah. Kita gunakan standard dia ialah 1 kilogram. Kilogram lah. Okay, dan alat kita nak ukur ada 2. Satu neraca 3 alur. Yang ni cikgu dah tunjuk dah hari tu di makmal. Neraca 3 palang ataupun 3 alur. Yang kedua neraca tuas. Yang ni nak ukur jisim. Nak ukur jisim. Okay. Kemudian mengukur masa. Mengukur masa. Nak ukur masa. Definisi dia, masa ialah tempoh di antara 2 ketika. 1, 2 detik. So itu ialah masa. Dan unit SI dia adalah saat. Simbol dia adalah S kecil. Okay. Alat dia di makmal kita biasa gunakan jam lah, jam randik. Jam randik. Okay. Ringkas ya, tapi
Kemudian kita masuk kepada mengukur panjang. Okey. Apa maksud panjang? Jarak antara dua titik. Dua titik. Satu titik A. Okey, satu lagi titik B. So, jarak di antara A dan B ni, inilah panjang. Jadi unit SI bagi panjang adalah meter. Bukan kilometer tetapi meter. Jadi kalaulah soalan daripada kilometer, dia nak tukar dalam bentuk standard SI, maka kita kena tukarlah daripada 1 kilometer contohnya menjadi 100 meter. Okey. Dan alat biasa yang kita ukur ialah pembaris meter lah. Kalau di makmal kita gunakan pembaris meter. Okey, cuba tengok di sini. Ada gambar di sini. Okey, jadi benda yang kita ukur tu, mata kita bila kita ukur mesti di tengah-tengah ni. Jangan di kiri, kita tengok tu kena betul. Kena tepat. Kalau kita salah sikit, mata kita salah, maka bacaan kita dapat pun salah. Sebagai contoh, bacaan yang sebenar ialah 21.7. Tetapi bila kedudukan mata kita salah, maka dapatlah 21.6 ataupun 21.8. Tak tepat. Jadi kedudukan mata ni lah dipanggil ralat paralaks yang kita banyak tadi. Iaitu kesilapan kita sendiri di bawah ralat rawak. Okey. Satu lagi yang biasa kita gunakan ialah pita pengukur lah. Tip lah. Tali tip tu. Okey. Okay. Kemudian menyukat arus elektrik. Okay. Definisi arus elektrik ialah kadar pengaliran cas. Elektrik biasanya dia ada dua cas. Cas positif dengan cas negatif. So mengalirnya cas-cas itulah arus elektrik. Okay. Kalau dah kita off, macam contoh sekarang ni kita on kipas, arus elektrik mengalir. Apa maksud arus elektrik mengalir? Maksudnya cas-cas tengah mengalir sekarang ni ke kipas kita, ke lampu kita contohnya. Bila kita off switch, cas tu ada tapi cas tu dia tak mengalir dah. Dia stop. Bila stop maka tidak ada pengaliran arus elektrik. Sebab itulah kipas kita off, kipas kita akan berhenti. Sebab arus elektrik dia statik, dia tidak bergerak. Bila kita on balik, arus elektrik bergerak, maka adanya elektrik lah. Cas-cas tu mengalir, baru ada elektrik. Dan unit SI bagi arus elektrik ialah ampere. Simbol dia ialah A besar. Okay. Yang ni alat dia. Alat nak ukur adanya arus elektrik ialah ammeter. Okay, ammeter. Okay, kalau kita tengok kat sini dia ada simbol A kat situ. Mana? Ammeter. Okay. Ini pengetahuan sajalah. Okay. Kemudian menyukat isi padu. Okay. Apa maksud isi padu? Isi padu ialah ruang yang dipenuhi oleh suatu objek. Contoh, gelas. So, isi padu gelas tu ialah ruang gelas tu lah. Okay. Dan SI unit ialah meter padu. Okay. Dan alat yang kita gunakan ialah biasanya di makmal kita gunakan silinder penyukat. Yang ni famous lah. Selalu kita guna. Okay. Sama juga kalau kita tengok bacaan, apa cara ambil bacaan tu. Okay. Bila kita ambil ayak ni bila kita masukkan, dia akan jadi melengkung macam ni. Dia akan melengkung macam tu. Jadi, bacaan yang kita nak ambil, kita ambil aras yang di bawah ni. Ni dipanggil meniskus. Meniskus ayak. Meniskus. Jadi, kita ambil betul dengan yang ni. Jangan kita ambil yang atas. Bila kita ambil atas, bacaan dia jadi salah. Jadi kita nak bacaan yang betul. Ini juga kita panggil, kalau kita ambil hak pertama dengan yang ketiga ni, ralat lah. Salah. Nah, salah. Dia panggil ralat paralaks tadi. Salah disebabkan oleh kita di bawah ralat rawak. Okay. Dan last kali kita tengok menyukat suhu. So, menyukat suhu. Okay, apa maksud suhu? Suhu ini ialah darjah kepanasan
dan darjah kesejukan. Nak tahu berapa panas ataupun berapa kali sejuk, berapa panas dan sejuk satu objek itu, kita tengok suhu dia. So suhu diukur dalam unit standard dipanggil Kelvin. Bukan darjah Celsius. Darjah Celsius dia tidak standard. Okay. So 1 darjah Celsius bersamaan dengan 247.15 Kelvin. So contohnya kita ukur suhu badan kita 37 darjah Celsius. So kalilah 247 ni, 0.5 ni kalilah dengan 37 darjah Celsius. Itu suhu dalam Kelvin. Dan alat pengukur ada dua. Alat pengukur ada dua. Satu termometer makmal yang ada dalam makmal. Yang kedua termometer klinik yang biasa digunakan oleh doktor bila kita pergi cek, kata demam ke apa, dia akan cek suhu lah. Suhu badan kita tu menggunakan termometer klinik. So apa beza dia? Beza dia adalah termometer makmal ni dia daripada 0 sampai 100 darjah Celsius. Sedangkan termometer klinik ni dia bermula dengan lebih kurang 35 lah. 35 sampai 42. Dia tak mula dengan 0 lah. Dia akan bermula dengan 35. Dan soalan yang selalu ditanya, kalau kita tengok di sini, dia ada penjerut ni. Sorry. Okay, dia ada penjerut ni. Okay. Dan soalan tanya, apa itu penjerut? Kenapa kena ada penjerut? Constriction ni. Kenapa ada constriction ataupun penjerut ni? Dia penjerut ni dibuat supaya bila merkuri itu naik, dia tak turun dengan cepat. Sebab kita nak ambil bacaan dia tu. Bacaan dia ambil apabila merkuri dalam tu dia berhenti. Kalau dah tak ada penjerut ni, dia akan naik dan dia akan turun dengan cepat. Jadi kita susah untuk ambil bacaan. Jadi sebab tu ada penjerut. Okay, supaya merkuri itu dia tidak turun balik ke berbuli ni lah. Okay. So okay, satu lagi kita masuk sikit. Okay, cuba tengok ayat ni. Okay, semua tahu kan ni TI. Jadi soalan cikgu, kalau kita tengok ais itu berada di mana? Ketulan ais, bila kita masukkan dalam ayat, ketulan ais itu berada di atas. Dia terapung lah, dia timbul di atas. Okay. Soalan cikgu, kenapa ais itu timbul ke atas? Kenapa dia tak duduk di bawah? Okay. Ada kata sebab ramai yang student yang tak tahu lepas lah. Kan? Jawapannya kerana ais itu ringan. Kan? Maka dia timbul. Okay. Cikgu, kita tengok pula gambar yang kedua. Gambar kayu balok. Terapung di atas sungai. Bagi yang kata kerana dia ringan, ais tu ringan, dia terapung. Okay, kita ambil pula kayu balok. Adakah kayu balok ni ringan? Adakah kita boleh angkat dengan tangan macam tu saja? Tak juga, kerana kayu balok ni berat. Tetapi walaupun berat, dia masih lagi boleh terapung. Tu soalan dia, kenapa? Tengok pula gambar yang ketiga. Lambat sikit lah. Okay. So gambar yang ketiga nampak sebuah kapal laut yang terapung di atas laut. Macam mana dia boleh terapung sedangkan besi? Kan, besi. Kemudian adakah kapal ni ringan? Berat. Jadi kenapa dia boleh terapung? Kerana dalam sains ada satu konsep yang dipanggil yang ni. Okay, ketumpatan. Ketumpatan. Okay. Apa itu ketumpatan?
Okey. Ketupatan ialah jisim per isi padu. Okey, jisim per isi padu. Okey, jisim per isi padu. Unit SI dia ialah kilogram per meter padu. Okey, meter padu dia ada 3 lah. Meter padu dia ada 3. Unit gram per sentimeter padu pun boleh juga. Tapi standard dia ialah kilogram per meter padu. Okey. Okay, tengok ni. Ini penting lah. Okey, yang ni sangat penting. So ketupatan ni dia ada dia punya unit apa dia punya formula dia. Formula dia ialah jisim bahagi dengan isi padu. Jadi kalau nanti ada soalan, okey, nanti kita tengoklah soalan nanti. Cikgu akan bagi soalan. So buat dulu lah. Nanti kita akan bincang lain. Okey, so jisim bahagi dengan isi padu. Barulah dapat ketupatan. Jadi kalau isi padu ni banyak, maka jisim tak akan jadi apa, ketupatan dia akan jadi rendah. Bila rendah ketupatan, maka dia akan terapung. Kita tengoklah. Okey. Yang ni. Tengok ni ya. Hubungan hubungan timbul ataupun tenggelam dengan ketupatan. Bahan yang kurang tumpat akan terapung di atas. Bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Kurang tumpat akan terapung. Lebih tumpat akan tenggelam. Okay. Contoh dia kat sini. Okay. Ada ayak. Kita masukkan zinc. Kita masukkan gabus. Okay. Kenapa gabus ini boleh timbul? Okay. Tengok punya ketupatan. 0.24. Zinc 7.10 ketupatan dia. Maksudnya kita ambil jisim dia, kita bahagi dengan isi padu dia dapat 7.10. Yang ni gabus ni kita ambil jisim dia, kita bahagi dengan isi padu dapat 0.24. Jadi jelas di sini ketupatan gabus kurang. Jadi dia terapung. Manakala zinc ketupatan dia lebih, maksudnya lebih tumpat, maka dia tenggelam. Jadi bukanlah disebabkan oleh ringan ataupun berat. Jadi kalau soalan tadi, ais tadi, kenapa ais itu terapung? Kerana ais lebih kurang tumpat daripada ayak. Ayak teh tadi. Ayak teh lebih tumpat lah. Kayu balak tadi. Okay. Kayu balak tadi. Kenapa kayu balak ni terapung? Kerana kayu balak kurang tumpat. Ayak sungai lebih tumpat. Nah, jadi jangan guna lagi ayat ringan ataupun berat. Kapai tadi, kenapa kapai itu walaupun berat tetapi boleh terapung? Kerana kapai tadi kurang tumpat, ayak laut lebih tumpat. Okey. Bagai contoh, kalau kita ambil seketul pasir, pasir ni ringan ya. Tapi bila kita letak dalam ayak, pasir itu akan tenggelam. Kenapa tenggelam? Sebab pasir itu lebih tumpat daripada ayak. Ayak tu kurang tumpat. Jadi dia akan tenggelam. Okey. Di sini dia ada video lah.
Okey. Okey. Jadi nampak di situ dia ada layer-layer dia. Ha? Jadi kenapa boleh wujudnya layer apa lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, walaupun dah campur tapi dia ada lapisan. Kerana ketumpatan dia berbeza. Yang di atas kurang tumpat, yang di bawah lebih tumpat. Jadi sama juga kalau siapa yang pergi kat kedai, ikutlah ada yang biasa pergi order, teh 3 lapis, 3 layer tu. Dia ada teh, kemudian dia ada gula, kemudian dia ada macam pandan tu, pisau pandan. Jadi ada lapisan tu. Bila kita kacau baru dia gaul sekali. Tapi bila kita tak kacau, kan dia ada 3 lapis tu. So macam mana ada 3 lapis tu? Kerana ketumpatan yang berbeza. Yang di bawah lebih tumpat, yang di atas kurang tumpat. Okay. Tengok pula video yang kedua lah. Okay. So kalau kita tengok tadi, kan apa yang uncle tu buat kan. Kalau ayak tu kosong, kita masukkan telur, telur akan tenggelam. Kenapa telur akan tenggelam? Kerana telur lebih tumpat daripada ayak tu. Tetapi bila kita ambil ayak, kita tampuk dengan garam, kita kacau, kemudian kita masukkan telur, telur itu akan terapung. Kerana pasal apa? Kerana ayak garam dia lebih tumpat. Telur tadi kurang tumpat, maka dia akan terapung. Okey, tak percaya? Kamu duduk di rumah, boleh buat sendiri. Cari telur, kemudian buhlah garam, campurlah ayak. Tengok sendiri macam mana nah. Boleh buat sendiri yang tu. Mudah ya. Okey. Gambar yang ketiga. Okey, ni last lah. Okey, ni last. Okey, tengok orang tengah mandi dekat dalam laut. Yang ni special sikit. Kalau kita mandi dekat laut kita, pergi Langkawi ke apa ke, kita duduk tengah laut, memang kita akan tenggelam. Memang akan tenggelam. Pasal apa tenggelam? Sebab badan kita ni lebih tumpat. Ayak laut kurang tumpat. Tetapi ada di satu laut, di mana kita duduk di tengah laut pun kita tidak akan tenggelam. Kita akan terapung ya. Nama laut tu ialah Laut Mati. Di mana? Dekat dengan Jordan. Sebuah negara dekat dengan Jordan, dia ada Laut Mati. Nah, Laut Mati. So Laut Mati ni garam dia tu, kepekatan garam dia tu lebih sangat tinggi. Memang sangat tinggi garam dia tu. Lebih masin daripada ayak laut kita ni.
Jadi bila kita terjun dalam tu, orang yang tak tahu berenang pun tak apa. Sebab kita akan terapung saja. Dan Lut mati ni adalah kisah dia zaman Nabi Lut dulu lah. Nanti itu tanya Ustazah lah nanti lah. Tapi di situlah Lut mati. Jadi kena faham apa itu ketupatan. Ketupatan ni nak tahu macam mana tumpat ni kita masuk ayat saja. Masuk ayat dan masuk benda satu benda lah. Kalau dia tenggelam, maksud dia lebih tumpat. Kalau dia terapung, dia kurang tumpat. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tak nak tanya? Boleh cek dekat grup. Cek dekat ni sini pun boleh. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh ke? Ada soalan ke nak tanya? Okay. So, cikgu ulang balik. Okay. Apa yang kita belajar hari ini? Okay. Yang pertama, kita belajar pasal pengukuran tadi. Okay. Yang mana dia ada persis, G2 dan juga PK. Okay. Yang kedua, kita belajar pasal ralat. Okay. Ada dua. Yang pertama, ralat sistematik. Contohnya, ralat sifat. Okay. Yang kedua, ralat rawak. Contohnya, ralat paralaks. Okay. Yang ketiga, macam mana alat apa kita nak ukur? Alat pengukuran. Okay, sama ada kita nak ukur jisim, pemaris kan? Pemaris, jisim maksud dia ada dua, neraca 3 alur ataupun 3 palang ataupun neraca luas. Okay. Panjang kita guna baris. Kemudian suhu kita guna termometer. Sama ada termometer klinik ataupun termometer makmal. Okay. Kemudian kita nak ukur arus. Kita gunakan ammeter. Kemudian kita nak ukur masa. Kita gunakan jam handik. Okay. Dan yang terakhir kita belajar hari ini adalah ketupatan. First, apa itu ketupatan? Jisim bahagi dengan isi padu. Nak tahu macam mana ketupatan ni, tengok sama ada timbul ataupun tenggelam. Okay. Jadi, tak ada istilah ringan, tidak ada istilah berat. Istilah dia sama ada kurang tumpat ataupun lebih tumpat. Okay, itu saja. Jadi, kita tamatkan kelas kita. Okay. Harap anak-anak pelajar fahamlah apa yang cikgu terang. InsyaAllah kita akan sambung kepada kelas yang akan datang. Apa-apa hal nanti cikgu akan update dalam grup sign lah. Okay. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.